salam sejahtera. So kita akan sambung kepada subtopik 5.4 larutan dan keterlarutan bahan. Okey, di sini kita akan tengok beza antara pelarut, zat pelarut dan keterlarutan bahan. Okey, zat telarut. Apa itu zat telarut? Okey, zat telarut adalah bahan yang larut dalam pelarut. Okey, dan larut dalam pelarut cecair yang melarutkan bahan. Okey, zat telarut adalah bahan yang larut dalam pelarut, manakala pelarut pula adalah cecair yang melarutkan bahan. Contoh macam di bawah ni. Okey, air adalah sebagai pelarut dan gula adalah zat telarut. Okey, bila kamu kacau akan menjadi air gula. Maka terhasillah satu larutan. Okey, larutan gula. Okey. So, zat telarut larut dalam cecair pelarut untuk membentuk larutan. Okey, larutan adalah campuran yang terhasil apabila suatu zat telarut melarut dalam suatu pelarut. So, untuk mudah kamu ingat, okey, air sebagai pelarut, okey, gula adalah zat telarut. Okey, bila kamu kacau akan membentuk larutan air gula. Okey, tak kisahlah gula ni zat telarut kan tadi. Kamu boleh tukar sama ada garam. Okey, benda-benda yang boleh larut dalam pelarut. Okey, yang boleh larut dalam air. So, benda yang boleh larut ni kita panggil dia zat telarut. Yang melarutkan zat telarut ni adalah pelarut dan akan terhasilnya larutan. Kalau garam di sini, larutan yang terhasil adalah larutan garam. So, harap kamu fahamlah. Okey, ampaian pula. Okey, apa itu ampaian? Ampaian adalah campuran yang mengandungi pepejal halus yang terapung di dalamnya. Okey, cuba kamu tengok gambar ni. Kamu akan nampak ada benda terapung kan? Okey, benda terapung. Okey, ini adalah okey, pepejal yang terapung. Okey, pepejal halus yang terapung di dalam dia. Okey, ini adalah ampaian. Okey, contoh jus buah-buahan. Okey, fresh orange, apa lagi? Jus belimbing. Segala jenis jus lah. Okey, lumpur, darah dan juga lotion. Okey, apabila satu bahan terampai ditambah ke dalam pelarut, ia membentuk ampaian. So, ampaian dapat diasingkan dengan kaedah penapisan. Katalah kamu buat ni, okey, air fresh orange. Okey, dekat atas ni ada dia punya ampaian kan. Okey, kalau kita panggil seredak lah kan. Okey, seredak orange tu. Okey, so kamu boleh asingkan okey ampaian ni, seredak orange ni dengan menggunakan teknik penapisan. Okey, kamu tapis dia. Okey, bila kamu tapis, kamu dah dapat asingkan antara ampaian ni. Okey, asingkan ampaian ni. Misalnya fresh orange ke, apa lagi, jus buah, jus belimbing ke, jus carrot ke. Okey, so kita nak tengok beza larutan cair, larutan pekat dan larutan tepung. Okey, apabila satu larutan terbentuk, zat telarut yang berada di dalam pelarut tidak dapat dipisahkan secara penurasan. Ni bila dah larutan terbentuk tak kisahlah larutan air gula atau larutan air garam. So, zat ni sebab dia dah larut, okey, kita tak boleh pisahkan dia secara penurasan. Okey, tak boleh nak pisahkan sebab penurasan ni kita hanya boleh pisahkan zat yang tak terlarut. Okey, contoh dia macam air dan juga sampah, serbuk kopi dan juga air kopi. Okey, air kopi yang kamu bancuh tu, serbuk dia kamu boleh pisahkan lah. Okey, boleh turas. Tapi bila dah larutan tu terbentuk, okey, kamu dah tak dapat turas. Faham tak ni? Faham tak? Contoh macam air garam. Kamu tak boleh turas. Yang akan turun bila kamu turas tetap air garam. Okey. Terus setiap bahagian larutan mempunyai warna dan ketumpatan yang sama dan
Terdapat 3 jenis larutan yang boleh dihasilkan, iaitu larutan cair, larutan pekat dan larutan tepung. Okey, cair, pekat dan tepung. Okey, kita tengok beza dia. Ni cair, ni pekat, ni tepung. Okey, kalau cair sedikit zat terlarut. Okey, maksudnya kamu letak gula sikit. Yang kedua ni kamu letak gula banyak sikit. Yang ketiga ni kamu letak gula banyak sangat. Kekau punya manis. Okey. Sedikit zat terlarut. Kalau larutan pekat banyak zat terlarut. Kalau larutan tepung jumlah zat terlarut yang maksimum. Dah tahap maksimum dah kamu letak dalam tu. Okey, larutan cair boleh melarutkan banyak zat terlarut lagi. Bila dia cair, kamu dah boleh tambah lagi contoh tadi gula. Kamu boleh tambah lagi. Kalau larutan pekat, okey, boleh melarutkan sedikit zat terlarut. Boleh tambah sikit lagi gula. Kalau kamu dah letak larutan tepung sampai satu tahap yang tepung, okey, dia dah tak boleh nak larut lagi gula tu. Okey, so faham beza larutan cair, larutan pekat dan larutan tepung. Okey, so kita tengok graf keterlarutan zat terlarut. Okey, kuantiti zat terlarut dalam unit gram yang dapat larut dalam 100 gram per larut pada suhu tertentu untuk membentuk larutan tepung. Okey. Contoh 50 darjah Celsius air, kita letakkan 90 kalium nitrat. Okey. Dan untuk 100 ml air, larutan kalium nitrat dah menjadi tepung. Okey, faktor yang mempengaruhi kadar keterlarutan zat terlarut. Suhu. Semakin tinggi suhu, semakin cepat zat terlarut larut dalam pelarut. Contoh, kamu nak bancuh air kan. Okey, bila kamu nak bancuh air, kamu mesti guna air panas kan? Sebab kalau kamu guna air sejuk, okey, zat terlarut tu tak boleh larut. Contoh kamu nak letak gula kan? Kamu kena kacau dalam jangka masa yang lama. Kalau kamu guna air panas, cepatlah. Okey, zat tu larut. Okey, saiz zat terlarut semakin kecil, semakin cepat keterlarutan. Okey. Antara gula batu dan gula pasir, yang mana lebih cepat larut? Okey, mestilah gula pasir sebabnya dia lebih halus, lebih senang kamu larutkan. Okey, itu saiz zat terlarut. Okey, kadar pengacauan. Okey, zat terlarut lebih cepat dalam pelarut yang dikacau. Okey, let's say kamu letak gula, kamu tak kacau, kamu biar aja. Dengan satu bekas lagi kamu letak gula, kamu kacau. Mana yang lebih cepat larut? Mestilah yang kamu kacau. Okey. Dan isi padu pelarut. Semakin besar isi padu pelarut, semakin cepat zat terlarut larut dalam pelarut. Okey, pelarut ni contoh dia air. Okey, lagi banyak air, lagi cepatlah zat tu boleh larut. Kalau sikit air, lambatlah. Okey, kalau sikit air, lambatlah zat tu untuk melarut. Okey, air sebagai pelarut universal kerana air dapat melarutkan banyak bahan. Okey, air ni boleh melarutkan banyak bahan, sebab tu kita panggil pelarut universal. Okey, kepentingan air sebagai pelarut. Okey, melarutkan makanan dan bahan buangan di dalam badan untuk memudahkan pengangkutan ke seluruh badan, menyediakan ubatan bagi pesakit, okey, melarutkan karbon dioksida dan oksigen untuk kegunaan organisma akuatik, melarutkan garam mineral dan baja di dalam tanah supaya dapat diserap oleh akar tumbuhan. Pelarut sebagai ejen pencuci yang digunakan untuk membasuh pakaian. Cuba kamu bayangkan kalau kamu basuh baju tapi tak guna air. Okey, macam mana kamu nak larutkan serbuk pencuci. Okey. Dan pelarut organik. Okey, kita tengok pelarut organik digunakan untuk melarutkan bahan-bahan organik yang tak dapat larut dalam air. Ada sesetengah benda dia tak boleh larut dalam air. So, kita kena gunakan pelarut organik. Okey, bahan yang tak larut dalam air tapi larut dalam pelarut organik contohnya seperti ether, benzina dan juga alkohol. So, varnis kuku, okey, Q-tip yang kamu pakai, okey, kalau perempuan yang suka bergaya tu kan, ataupun yang dah biasa pakai. Okey, varnis kuku ni dia tak larut dalam air. Kalau kena air pun dia tak cair kan. Okey, dia tak hilang. Tapi dia boleh larut dalam alkohol. That's why lah ada pencuci untuk varnis kuku.
Okey. So kita tengok contoh pelarut organik. Kita ada dakwat, klorofil, iodin, bahan berbau harum dan shellac. Okey, ini adalah zat yang boleh larut di dalam alkohol. Okey. So dakwat, kegunaan dia alkohol. Kalau baju kamu terdekat dengan dakwat, okey, kamu kena gunakan alkohol supaya boleh tanggalkan kesan dakwat dekat baju. Okey, kamu suka main dakwat kan? Dekat sekolah suka main dakwat. Okey. Klorofil. So kegunaan alkohol digunakan untuk menanggalkan klorofil. Iodin. Okey, alkohol digunakan untuk menyediakan larutan iodin. Bahan berbau harum, alkohol digunakan untuk menyediakan minyak wangi. Okay, sebab tu dalam minyak wangi kita ada kandungan alkohol. Dan shellac, kegunaan dia untuk menggilap perabot. Kita letakkan sedikit alkohol di dalam shellac. Okey. Pelarut lain turpentin, aseton, ether dan kerosin. Okey, turpentin kita nak larutkan cat, varnish. Okey. Kegunaan dia mencairkan atau menanggalkan kesan cat. Okey, dan varnish untuk mencairkan varnish. Aseton, okey, zat yang boleh larut dalam dia adalah gincu dan pengilat kuku. So kita gunakan aseton ni untuk menanggalkan gincu dan pengilat kuku. Ether, kita ada zat yang boleh terlarut adalah lemak dan juga minyak. So kita gunakan ether untuk menanggalkan lemak dan minyak. Cat, okey, cat dia punya pelarut adalah kerosin. So untuk menanggalkan cat kita kena gunakan kerosin. Tak boleh guna air. Okey, contoh lagi kita ada benzina. Okey, benzina, kloroform, petrol dan larutan garam. Okey, petrol, contoh petrol. Zat yang boleh larut dalam dia adalah grease, cat dan juga tar. So, untuk kegunaan dia adalah untuk menanggalkan grease, cat dan juga tar. Okey. Katalah ada grease ni apa grease? Grease ni macam sejenis minyak. Okey. Cat, tar ni tahu kan? Okey, tar tu macam jalan tar. So, cara kita nak tanggalkan benda-benda ni kalau terlekat, let's say lah terlekat dekat kamu punya basikal contoh. Okey, kamu ada basikal kan? Okey, terlekat dekat basikal. So kamu nak tanggalkan dia, kamu kena gunakan petrol. Okey. Tapi lepas kamu simbah petrol, bukan simbah lah, maksudnya kamu cuci kan, cuci dengan petrol. Jangan pula kamu pergi bakar. Okey, letakkan ataupun saja nak test kan, kamu letak api, mancis api, nanti terbakar kamu punya basikal. Tu contoh lah. Dan garam. Okey, kita nak tanggalkan kesan darah, tak kisah dekat mana pun, kalau dekat terkena darah baju kamu, so kita tanggalkan dengan larutan garam. Okey, so ini adalah pelarut organik. Pelarut organik ni maksudnya pelarut yang selain daripada air. Okey, so habis untuk bab topik subtopik 4.6. So cikgu harap kamu fahamlah topik ni. Okey, nanti kita akan sambung dengan next topik.